أتباعه أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah taala, anak-anak mesti kena tahu bahawa mereka yang di atas dunia terbahagi kepada 4 bahagi. InsyaAllah kita sambung nasihat dia untuk kita nak pakai bagaimana panduan untuk hidup atas muka bumi ini sebagai orang musafir, orang yang bercucuk tanam ke akhirat. Dia nak bagi penjelasan seterusnya mengenai pembahagian manusia yang hidup atas muka bumi ini. Kata dia, anak-anak mesti kena tahu bahawa mereka yang di atas dunia terbahagi kepada 4 bahagi. Pertamanya, mereka yang dapat kelebihan 2 negeri, iaitu orang mukmin yang berjuruh. Bunyi tu kena bunyi style sana lah, yang berjurus, dia berjuruh. Itulah orang yang beriman. Yang berjuruh ni maksudnya yang mukmin sungguh-sungguh lah, yakin sungguh lah ke Allah Ta'ala. Tak ada matlamat hidup dia melainkan cari redha Allah Ta'ala. Mana tengok hak merapu tinggal selalu. Yang kata dia bukan saja mukmin, juruh taat sungguhlah dengan Allah Ta'ala. Yang kaya mereka itu dengan harta-harta yang halal, harta benda banyak, pekerjaan dia, harta dia pula tu semua patuh syarak, tak ada langsung yang jadi haram ataupun yang syubhat. Ni hak pertama. Yang keduanya ada macam ni, mereka maksudnya ada orang yang kena azab dan susah 2 negeri. Ni dua-dua susah, iaitu orang kafir. Dahlah kafir, fakir pula tu. Yang susah dia kafir, fakir dan susah. Maka orang ni pun sekira-kiranya kalau dibandingkan dengan azab akhirat bagi dia, maka dikatakan dunia itu adalah syurganya. Ada sikit sebanyak dulu kita sudah bicara bab ni, pasal ada hadis sebut ad-dunya sijnul mu'min wal akhiratu jannatul kafir. Kan? Baik, tak panjanglah cerita tu. Yang ketiganya, mereka yang dapat keluasan dan kelebihan dunia jua. Kumpulan ketiga ni dia dapat dunia jua, akhiratnya sehabis-habis azab, iaitu orang kafir yang kaya-kaya dan megah-megah di atas dunia ini. Dan yang keempatnya, mereka yang susah payah atas dunia, dan mereka susah payah ni sekejap jua, dan di akhiratnya sehabis-habis senang. Siapa dia ni? Iaitu orang yang mukmin yang berjuruh dan fakir. Jadi di atas faham kita ada 4 ni, kena perhatilah elok-elok, pasal kita masih duduk tahap mukmin tu kan, yang memang akhirat esok berjaya. Jadi dunia ni tak dapat habuan dunia berpila pasal gitu kan. Tak usah duk gaduh lah, pasal dunia bukan matlamat. Cuma walaupun dunia bukan matlamat, jangan sampai hak akhirat pun tak dapat. Na'udzubillah. Itulah kan. Satu yang keempat ni, dia ni senang di akhirat esok. Itulah dia berjuruh dalam masa yang sama, fakir dan fakir ia atas dunia ini. Baik. Dan mendapat ia akan beberapa kesusahan dalam masa yang sekejap ni. Masa sekejap ni, dunia ni lah duk hidup ni. Baik. Jadi benda besar kalau kita perhati dengan pembahagian ni, pastikan mukmin tu, iman tu. Semua bab iman ni lah. Kita kalau tengok lepas pandang, kita duk rasa macam kita ni walaupun kadang cuai banyak dalam bab mengaji dan belajar, dalam bab perguruan, nak dapat iman, berguru dengan orang salih yang bukan saja amal soleh tapi akidah dia salih, akidah dia sahih. Kita kalau tak ambil peduli betul-betul, terlepas pandang ataupun
buat tak pandang kepada pengajian yang sepatutnya macam mana nak hasilkan iman tu pada kita. Kita dah okey lah, kita duduk nombor 4 ni lah. Ada yang duduk asal duduk nombor 1 dah kan. Na'udzubillah. Tak mana masalah ni bila tak faham kan. Dan sebab cita-cita semua orang nak jadi baik, tapi kadang-kadang kita belum duduk di tempat yang betul-betul kita nak jadi baik, masih duduk ikut hawa nafsu. Itu yang tak dapat nama dia sebut ni mukmin berjuruh. Tak dapat. Mukmin berjuruh ni apa nak terjemah sedap ke bahasa kita? Mukmin berjuruh. Mukmin tu iman satu hal dah. Iman dia betul, tak ada langsung masalah dalam masalah keimanan. Tak ada langsung unsur sesat, unsur salah Wahabi, Syiah ke apa, tak ada langsung dalam akidah. Tapi berjuruh. Berjuruh tu maksudnya akidah ni yang sahih tu dalam masanya sama duk taat. Tak ada langsung terlintas nak buat maksiat. Ni mukmin berjuruh sungguh ni. Baik. Semolek-moleknya, seelok-eloknya anak-anak tahu gatik. Kena tahu juga bahawa ulama-ulama kita berselisih pada mengatakan yang manakah nombor 1 daripada orang kita yang dalam bahagian yang pertama. Dalam bahagian pertama ni yang dia kaya, mukmin kaya. Dan yang keempat, ini nisbah dengan kelebihan akhirat. Jadi nak banding dengan orang nombor 1 dengan orang nombor 4 ni, pasal dua-dua mukmin. Cuma satu mukmin bahasa mudahnya susah, miskin. Yang nombor 1 ni mukmin kaya raya. Jadi siapa yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Taala? Kata dia ada pembicaraan ulama, ada selisih tu maksudnya. Ada yang kata nombor 1 daripada pembahagian dia bagi tu, ada yang kata nombor 4. Siap. Kaedah kita nombor 1 nombor 4 bukan persoalan dia. Kaedah kita apa dia? Pastikan ada iman tu. Pastikan apa muamalah kita sekalipun tak kaya, pastikan apa kita muamalah kalau nak kaya pun betul semua dengan perjalanan syariat. Tu kalau kaya. Kalau kata miskin sekalipun kena betul, jangan ada berangan-angankan panjang untuk kasih, jatuh minat, bercita-cita tinggi untuk menguasai alam seluruhnya. Miskin tapi bercita-cita untuk jadi kaya. Pasal kaya bukan sepatutnya jadi cita-cita. Cita-cita ni paling besar atas sebut umum mudah apa? Cita-cita besar apa? Sentiasa nak zikir. Untuk cita-cita sentiasa ingat Allah Ta'ala, nak banyak berselawat atas Nabi SAW, sentiasa menggunakan masa ni untuk taat pada Allah Ta'ala, taat mengaji, taat mengajar, taat khidmat, taat zikir, taat ibadat, taat selawat, taat puasa. Semua taat. Tak ada apa yang nak buat ni dalam keadaan taat. Itulah nak jadi mukmin berjuruh tu kan. Baik, itu kita punya kerja tu lah. Nak banding orang nombor 1 lagi afdal tak afdal apa tu, tak, dia yang tu kena ada pembicaraan khas dia. Saya tak panjang situ pasal memang ulama kita ada bahas dalam matan Jaharah pun disebut dalam matan. Dia kata fil iktisabi wat tawakkul ikhtulif wa rajihu tafsilu hasbama urif. Fil iktisabi wat tawakkul ikhtulif, dalam masalah nak kerja, cari pendapatan, cari kehidupan, itu kot istilahnya, bekerja kalau boleh jadi kaya raya, jadi jutawan ni dengan semua patuh syarat, tak ada langsung benda haram walaupun sebesar habuk. Iktisab macam ni, wat tawakkuli, dan martabat kedua tawakul, martabat tawakul, maqam tawakul. Macam mana ni? Tak langsung usaha dalam bab dunia ni, bahkan dengan yakin dia pada Allah Ta'ala. Sibuk dia duk berbimbang, risau dengan bekalan ke Allah Ta'ala ni, nak balik akhirat ni. Dia tak sibuk langsung, bahkan apa yang ada pada dia memadai pada dia, cukup pada dia. Jadi dua-dua ni jalan agama. Betul? Mana afdal? Fil iktisabi wat tawakkul ikhtulif. Ada ikhtilaf, ada yang kata lebih pertama, ada yang kata lebih kedua. Macam mana pun, warajihu tafsilu hasba ma urif. Yang rajih dia, pendapat paling kuat,
daripada dua khilaf ni, ada yang kata pertama, ada yang kata kalau di sebelah kita ni pertama ataupun keempat. Yang rajihnya pendapat yang paling kuat sekali di kalangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, dia kata nak tengok kaya ke senang ke miskin ke apa, kata dia at-tafsilu, ada tafsil dia, ada huraian, kena tengok. Kalau ada orang dengan kata ni menyebabkan dia celaka, pasal tinggal langsung perintah Allah Ta'ala, macam mana? Kena cari jalan lah macam mana boleh taat. Harta tu tak dapat macam apa. Ada orang yang memang boleh taat, taat suruh pada Allah Ta'ala, tapi gaduh meminta-minta pula. Kena cari jalan, jangan duduk tempat minta-minta. Cari jalan kepandaian, kecerdikan sikit untuk dengan itu tidak meminta-minta pada makhluk. Makan minum pun meminta-minta, salah juga. Kalau memang dia duduk martabat tawakul ni, maqam tawakul ni, memang tak ada kerja apa, tawakal sungguh, tak pernah ada minta-minta. Yang ada pun tak pernah dia kata tak cukup, bahkan dengan dalam keadaan tak ada tu orang bagi, dia boleh bersedekah lagi. Tak pernah langsung pandang harta dunia ni, tak pernah langsung angan-angan tinggi, nak pergi Mekah jauh sekali. Contohlah, pasal apa? Mana nak ke duit, rumah pun sewa sewa pun sebulan RM80, tu lah rumah aku boleh sewa pun. Tak ada langsung ingin dunia ni. Orang macam ni kalau memang boleh duduk kedudukan macam ni, tak ada meminta-minta langsung, taat sungguh, berjuruh sungguh, macam mana? Masya Allah, betul ni, soal kelebihan tu. Macam mana pun nak sebut, ada tafsil, ada ulama sebut. Dia kata kena tengok. Satu antara benda tengok tu yang kita kena mengaji, kena belajar, kena tengok kedudukan kita. Ada orang dia tak payah fikir langsung bab-bab sahabat-sahabat rezeki. Ada orang kalau tak cari rezeki dia tak boleh hidup. Kata dia nak makan apa, kata dia. Kena cari juga duit ni, kena usaha juga. Mu kena pergi. Pasal dia tak boleh duduk diam. Duduk diam pun nak mengaji pun tak apa nak boleh. Nak mengajar pun tak boleh. Ambil buat kerja. Nak lepas fardu ain, memang kena lepas fardu ain mesti. Apa tu kifayah ni dia tak boleh lepas. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Daripada mu tak boleh duduk sini buat apa? Baik pergi buat satu yang munasabah, yang boleh, yang tu pun hukum kebaikan. Sara kami yang tak ada duit ni yang nak mengaji. Satu kalau saya tengok pengalaman duduk dengan arwah Tok Guru dulu, dia memang dia atur ni buat susun ni. Hatta ada antara kadang ada orang duduk pekan-pekan ni baru dapat hidayat nak boleh mengaji, main-main pondok bawa berhenti terus. Apa bidang kerja dia buat, ada anak bini duduk main pondok. Lepas tu dengan sebab dia berhenti kerja tu, pendapatan dia tak cukup, makan dia tak cukup. Masa tu ke berjimat tu, dia tak kerja lah pasal nak mengaji pun tak apa nak boleh kan dia. Lepas tu jenuh menggelepar. Masa tu siapa pendapatan tak ada. Yang tu yang sebelum nak buat keputusan, kalau tak reti semak dulu dengan tutup guru kita kan. Mula tu ni sebab belajar, kena belajar elok-elok pasal dia ada disiplin. Kadang-kadang kita tak ambil disiplin belajar tu, lepas tu nak buat keputusan sendiri, lepas tu berani-berani ya tawakal buah pergi pasal itu, sedangkan huraian tawakal tu dan pahaman tawakal tu dia tak faham. Juga tu juga apa-apa menderita, meminta-minta, ada masalah. Jadi mana yang lebih ni tadi ya? Yang tu tak ada khilaf. Saja nak sebutkan mata jahrah tu sikit. Anak-anak yang dihormati sekalian, adalah pihak bapa melarangkan anak-anak dengan putus dan kuat, dan larang takut anak-anak mengambilkan bahagian yang kedua dan yang ketiga. Tu kena jagalah. Siapa yang duduk tanggungjawab bapa, ibu, orang jadi wali, pewaris, pengetua, pemerintah, pentadbir, yang ni paling besar sekali, kena jagalah. Jangan jadi di akhirat rugi serugi-ruginya. Janganlah tu rosak akidah, amal tak ada. Jangan hidup pula cari duit kaya raya tapi kaedah muamalah tak betul, dengan riba, tipu sana tipu sini. Janganlah. Tu kata dia bapa ni kena larang sungguh. Dan larang ni larang dengan penuh, larang teguh-teguh, sungguh-sungguh. Anak-anak ni
janganlah siapa yang duduk di bawah penguasaan ibu bapa ni, kita kena perhati sungguh dan susun elok-elok macam mana perjalanan hidup dia boleh betul. Jangan sampai tahap jadi macam nombor 2, nombor 3 tu. Na'udzubillah. Dan adalah mana-mana orang yang mengambil dua bahagian ini ialah tertib daripada buta mata-mata hati. Kata dia, adalah mana-mana orang yang mengambil dua bahagian ini. Dua bahagian mana? Hati, nombor 2, nombor 3 ni. Yang kata akhirat esok rugi gila punya. Ada yang kaya dunia, akhirat rugi gila. Ada yang rugi di akhirat, rugi di sana. Di sini, di sana. Kalau tak rugi pun, kata tak jadi kafir tu, tapi kafir lu rawi ada. Apa dia? Kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Ada yang kaya tapi tak semayang, tak mengaji, jadi wahabi. Wah tu, salah satu. Ada yang dia dalam keadaan dah lah tak semayang apa, pakai miskin lah tu, semayang tak biasa tengok mengaji, tak biasa tengok Quran, tak boleh baca. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, kena mengingat sangatlah orang yang duduk tempat ni. Satu antara orang tanggungjawab tu bapak disebut, khas disebut tu bapak. Bapak tak ada tok Wan, kena tengok cucu-cucu katik. Bukan tengok cucu nak main cucu, duduk dukung naik motor pusing sekapung, bukan hatu. Datuk ni paling besar, dia dah besar, pasal anak dia tahu. Mungkin dia silap letak anak dia ke mana, sekarang dia dah matang, dia kena fikir macam mana nak cucu dia untuk boleh diselamatkan. Dulu memang dia untuk berselamat, anak dia untuk selamat, tapi anak dah terlanjur, dah jadi bodoh, tak reti. Dia pun baru yang tobat, baru lagi. Pastikan jangan berlaku ke anak cucu lagi sekali. Jaga tu, jaga. Tu disuruh jaga-jaga tu. Kemudian mari anak-anak berhati ajaran Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sabda yang kun fid dunya ka'annaka gharibun au ghabirus sabil. Terjemahnya, hendaklah engkau dalam dunia ini seolah-olah engkau orang yang dagang. Cuma nak faham kidah dagang tu lah. Kidah dagang tu, istilah dagang ni kalau paling baik yang ada setengah-setengah tuku sebut dengan hati memang muamalah dengan makhluk. Jasad memang muamalah dengan makhluk. Kita pun makhluk kan. Tentulah hati kita, jasad kita ni muamalah dengan makhluk. Tapi hati ni sentiasa dengan khalik makhluk. Macam mana nak belajar kefiat tu? Kena belajar, kena duduk belasah betul-betul. Dengar-dengar gitu, kalau dengar pun boleh lah, tapi kena tak sampai, pasal bukan senang. Apa ilmu dia, apa disiplin dia kan. Memang kena ambil seriously dalam bab tu. Yang kalau tak boleh duduk dah tua kerja apa sebagai, cari jalan macam mana untuk boleh pergi mengaji kan? Cari jalan. Dia ibarat macam kita pergi cari duit, cari dunia ni. Kalau duit dah tak ada lah ni, misalnya dia kena PKP lama, kerja pula tak menjadi pula, apa-apa, duit tak ada, macam mana? Tak dapat, tidak, kena berjalan cari juga untuk boleh ada income, untuk boleh masuk. Bandingan dia macam tu. Kalau boleh faham kat dunia kita dah sibuk begitu, ilmu akhirat, ilmu Allah Ta'ala ni kena pi faham dengan kawaid yang macam tu juga. Jadi ka'annaka kun fi dunia, artinya hendaklah engkau dalam dunia ini seolah-olah engkau orang yang dagang, maksudnya orang asing, orang bermusafir kelana kan, bahasa Melayu. Kalau saya pergi India, sana dia orang guna bahasa musafir kana, guna kana. Kita musafir kelana. Kalau Urdu musafir kana. Musafir kana. Itu musafir kana. Itu musafir kana. Kita musafir kelana. Tak tahu. Tanya orang Urdu. Kalau asal musafir kana, kalau bahasa Arab, bahasa Urdu, ke Malaysia tak ada kan. Belah-belah Arab banyak, belah-belah Pakistan, India ada, tapi tak macam dulu lah. Saya ngaji tutup guru dulu baca kitab, dia ada sebut tu. Kok dulu ada, sekarang tak ada. Apa dia? Orang dulu-dulu antara
demo nak jalan infak harta pada jalan Allah Ta'ala, kalau satu jarak perjalanan daripada satu kampung ke kampung jauh, mereka ni akan infakkan belanja harta apa? Buat satu tempat untuk orang musafir menginggah berehat, ada telaga, ada dapur, siap bagi, ada makan, ada beras, ada garam, ada makanan untuk siapa singgah, dia boleh menanak, boleh tidur, boleh rehat situ. Yang ni kalau asal bahasa India dia panggil musafir kana, tempat bersinggah musafir. Kita tak ada lah ni, kita semua ada homestay, hotel ada lah. Kalau perjalanan ulama dulu satu bahkan dalam kitab kita, dengan kitab Muntabar memang sebut antara tapi kalau ikut seingat saya disebut ni dalam bab-bab fardu kifayah, antara tanggungjawab pemerintah dalam sesebuah negeri ialah mensediakan tempat-tempat persinggahan musafir. Dalam negeri itu banyak orang bermusafir, antara tanggungjawab pemerintah adalah mensediakan tempat-tempat musafir bagi masalih rakyat. Dan ni ikut tak tahu nak kata, tapi kalau ikut memang macam tu ada kena sedia. Kalau saya sebut contoh macam RNR tu, tu pun yang tu kita berbayar kan. Jadi sepatutnya ada orang yang dia nak bersedekah infak tu, dia buat satu tempat ni memang tempat orang singgah, apa boleh makan, boleh minum, boleh berehat situ, siap makanan apa semua dah. Cuma kalau kita tengok satu sudut situ, macam mana negeri Islam dulu boleh buat itu agak-agak pasal apa? Kalau saya kata gini, tak ada lain melainkan zaman dulu Islam dulu maju sungguh, orang faham sungguh perjalanan Islam dah tersebar dah sampai semesta alam. Lepas tu sampai tak ada lah orang yang di luar daripada Islam pun yang janggal dengan Islam, bahkan dengan sebab itu ramai orang kafir masuk Islam. Pasal apa? Tengok Islam yang pentadbiran ni cantik sangat, lawa sangat, bagus sangat. Tak pernah ada pentadbiran dalam masyarakat dunia yang sebelum ni macam mana yang telah ditadbir oleh ulama orang Islam kita yang pakar dalam bab agama Islam ni, buat Islam sungguh-sungguh mengikut perjalanan agama Islam. Sebab tu kena mengaji. Tu banyak kan ilmu kita kena mengaji. Misalnya ilmu kita mengaji ni fardu ain ada, fardu kifayah ada. Lagi lama mengaji, lagi banyak mengaji, lagi banyak tempuh, lagi rasa ya Allah syariat semua tunjuk lawa dah. Allah Ta'ala dia bila turun ayat Quran nak menunjukkan Rasulullah ni dapat agama sempurna, disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maksudnya Allah Ta'ala kata kami dah sempurnakan agama kamu dah. Rasulullah ajar siap dah, tak ada apa yang tinggal dah. Kalau nisbah kat Rasulullah bila tak ada apa yang tinggal, maksudnya memang dah diajar kat kita satu persatu. Kat kita lah masalah dia, tak tahu tu bukan masalah apa, melainkan kita sendiri jahil. Kita telah cuaikan kewajipan ilmu untuk belajar, untuk memahamkan perjalanan agama ni. Mudah-mudahan Allah telah ampunkan kita. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatik. Baik. Hendaklah engkau dalam dunia ini seolah-olah engkau orang yang dagang atau yang lalu jalan, iaitu jangan cenderung bahasa kita, jangan cenderung engkau kepadanya. Saja saya bunyi pelak sana sikit lah kan, dialek dia tu. Jangan duk cenderung. Sebab orang petani ni kalau dia ejar bunyi macam mana dia bunyi, macam tu dia ejar kan. Janganlah cenderung kita, janganlah cenderung wala tarkanu, janganlah cenderung engkau kepadanya. Ini dunia. Macam mana jangan cenderung pada dunia sampai sangka kata dunia inilah kampung tempat yang sudah sebagaimana telah berperangi semacam ini oleh kebanyakan yang bodoh-bodoh berperangai itu. Sebagaimana yang telah sudah berperangai semacam ini, sebenarnya ini macam mana? Dua anggap dunia ni tempat berkampung halaman, tempat kekal abadi, bukan tempat musafir saja, bukan tempat singgah saja, bukan tempat menteramat. Siapa yang ada itikad dan berperangai macam ni? Oleh kebanyakan yang bodoh-bodoh. Jadi faham tu apa? Kita ni banyak bodoh lagi, termasuklah bercakap ni.
banyak lagi bodoh kita. Tu nak belajar macam mana pula dah. Kalau kata orang mengajar pun bodoh, memang saya bodoh dan kena belajar lagi dengan ada orang yang lebih takwa lagi. Jadi apa? Nanti yang kita disuruh cari siapa yang lebih takwa, siapa yang boleh bawa mengajak kita bawa kepada kebenaran, siapa dia lagi handai, siapa dia lagi pakar untuk mengajar, mendidik kita nak pergi jalan akhirat ni. Siapa kita faham kita ni bodoh ni dicari ngaji. Kalau dah jumpa betul-betul, ambil betul-betul. Tambah pula memang telah dinilai, alhamdulillah muafakat dengan kehendak aku, kena selera apa mengaji, pergi mengaji elok. Mengaji elok. Jadi ada orang yang telah terlajak sampai dia kata memang dunia ni tempat kekal abadi dia. Ya. Jagaan yang ketiga, bolehkah kita nak minta berhenti daripada jadi manusia kerana malas, susah, payah, serba-serbi? Yang ni pun dia bahas ya Allah. Jangan. Dia sebut tu pasal apa? Pasal dah mati esok, tambah di alam mahsyar, bangun je pada kubur, tengok keadilan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buat pada binatang, semua pakat nak jadi binatang tak? Ya, tu dia kata, bolehkah kita ni duk minta berhenti daripada manusia kerana malas, susah, payah dan serba-serbi kan? Marilah anak-anak, kata dia, perhati bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan kita ramai-ramai ni daripada setitik air mani bapa kita bergaul pula ia dengan mani ibu kita. Maka pasal inilah rupa kita itu seakan-akan bapa dan seakan-akan ibu. Tengok muka bapa, ada muka mak, ada perangai bapa, ada perangai mak, ada. Memang golek itu dah. Satu saya ngaji, kalau arwah batin pun dia selalu sebut ini, dia baca kalau kita macam ni, dia mesti carahnya ni. Nah, kata apa? Tu kita kena tengok anak tu tak molek tu, kita lah dulu tu. Kita lah dulu tu. Tak kita pun mak dia. Dia kata itu. Tu jangan duk murih sangat lah, kata dia. Bagi betul dia. Bagi betul dia. So kita dulu pun bukan betul. Cara dia ngajar tu apa dia? Nak merasa kesian, belah ihsan. Lepas tu kalau marah pun berpada-pada, dan nak kata ni keturunan kita yang kita pun kena mengaku tak apa elok mana, kena minyak banyak, minta rahmat Allah Ta'ala. Dia nak ajar prinsip tu. Satu dia sebut cerita gitu. Cuma saya ngaji, Tok Guru kena dia tak sebut lah macam saya sebut ni. Tapi dia punya kaedah mengajar gitu. Satu Tok Guru dia macam style, tapi saya mengaji, Tok Guru lain pula ajar kita supaya ambil format, cari macam mana main point apa, tunjuk ajar macam ni, nak buat ayat macam mana. Tu yang erti royak itu tu. Ada setengah Tok Guru dia tak ada, dia sebut itu kan. Anak kita duk buah-buah tu, tu buah tu kita dulu lah buah tu. Apa betul dia? Ya kita boleh jadi tak buah ni pasal apa? Cari jalan supaya jangan bagi anak tu buah. Kalau bodoh malam ngaji tu, bodoh tu kita lah tu. Memang dulu kita duk bodoh pun, boleh ngaji macam mana? Bagi dia jalan boleh ngaji. Pergi hantar sana, hantar sini, hantar sana, hantar sini. Jadi kita ni asal daripada mani ibu bapa kita, maka tak kala sampai 4 bulan dalam perut itu kita pun ditiupkan roh ke dalam gemegang, ditiupkan roh ke dalam gemegang. Ni nak bahasa-bahasa petani ni saya tak peduli sangat, tak apa pandai nak baca. Itu maka hiduplah kita, bernyawalah kita. Dan dituliskan rezeki bila umur 4 bulan ada dah rupa kita, dia rupa tu proses nak berupa dalam 4 bulan ni. Dituliskan rezeki kita dan ajal kita dan amalan kita, dan dibuat ataupun dan
bertuah tu, dan bertuah ke syaqiyun aw sa'id, ataupun celaka. Dan ada juga yang hilang sebelum jadi manusia lagi. Nak sebut tu proses kejadian kita lah kan. Jadi nak cerita asal kejadian kita dulu, kita daripada air mani apa gini. Siap. Mengajar juga bahasanya kita ni tiada lain apa yang kita boleh ada ni melainkan sebab Allah Ta'ala limpah kurnia dia. Tu yang kita boleh jadi kita lah ni. Pasal apa tu? Limpah kurnia Allah Ta'ala juga, hak dia nak bagi siapa dia nak bagi ada. Ada juga kata dia yang hilang sebelum jadi manusia. Ada sebelum jadi manusia hilang. Maksudnya apa? Gugur, luguh, keguguran. Siap. Tu hilang. Sebelum jadi manusia lagi. Dan tatkala ditiupkan roh itu, kalaulah diperanakkan belum lagi cukup 6 bulan dalam perut ibu itu, dikatakan anak gugur. Itu pun sekira-kiranya mati. Kalau mati hukum anak gugur. Lepas tu maka dibangkitkan juga pada hari kiamat kelak. Sekalipun gugur kalau bawah daripada 6 bulan. Ya. Bila bawah dia 6 bulan mati dalam perut, walaupun dah rupa manusia, nisbah ke dunia dia ada hukum pekah di situ. Kalau sebelum 6 bulan, lepas 6 bulan hukum macam mana, dia ada hukum pekah di situ. Cuma dia sebut dengan apa dia sebut sini, bila dibangkitkan nanti, antara yang dibangkitkan di akhirat esok ialah kanak-kanak dah ditiup roh, walaupun kandungan dia tak cukup 6 bulan, memang mati dalam perut, tapi nisbah di akhirat esok orang salah bangkit juga. Pasal roh dia dah ada. Roh ni, roh dalam perut ada. Macam mana pun dalam hukum bekah, yang gugur tu nak kena semayang tak semayang, dia antara dobit dia 6 bulan tu. 6 bulan ke atas walaupun mati dalam perut, wajib mandi semayang. Mandi kapan semayang, tanam kurang silam. Kalau bawah 6 bulan, dia tak mutlak 4 perkara tu. Mandi kapan, semayang, tanam. Dia tak wajib 4 tu. Bahkan kalau kurang pada 9 bulan, antara 4 dengan 9 bulan ni, kalau berlakulah keguguran ataupun kalau mati dalam perut, memang tak ada sembayang, tak ada. Sembayang tak ada. Mandi boleh, kapan boleh, sembayang tak ada. Sebab sembayang mesti syarat dia anak ni hidup. Dah hidup, kalau bawah 6 bulan ni, dia mesti syarat hidup di luar daripada rahim, luar daripada perut mak kita. Kalau hidup dalam perut sebelum umur 6 bulan, hidup bergerak apa dan sebagainya, yang tu tak menyebabkan kena semayang mayat dia dalam masa dunia ni apabila dia mati, melainkan yang kena semayang mayat ni jika sebelum 6 bulan tu memang gugur, baby keluar tu ada tanda dia hidup dengan dia bergerak ataupun bersuara atau bernafas. Pada anak yang gugur yang 6 bulan ke bawah tu boleh lihat ada tanda-tanda hidup. Yang tu baru kena mandi kapan, semayang tu Ustaz, tanam semayang tu, boleh semayang mayat itu sunat pun nama sunat akikah. Tapi kalau kata sebelum 6 bulan beranak, lepas tu anak tu walaupun cukup sifat apa semua tapi tak ada tanda hidup, kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, bila tak hidup, bila lepas keluar daripada kandungan pula tak cukup 6 bulan, maka tak ada hukum semayang kat dia. Mandi boleh, kapan boleh, tapi tak ada hukum solat. Solat hanya syarat dia mesti hidup lepas pada keluar pada kandungan atau luar pada rahim ibu. Hatu baru sabit boleh semayangkan mayat pada anak-anak yang mati, anak yang mati gugur dalam perut tu. Dia ada dobit tu. Itu hukum pekah sikit. Hidup dalam perut tak cukup. Pasal dalam perut 4 bulan memang hidup, wajib hidup. 4 bulan mesti hidup. 4 bulan mesti hidup. Saya tanya orang perempuan, orang jantan dia tak tahu hidup tak hidup, dia kata dia kan pernah mengandung. Sorry. Memang hidup 4 bulan mestinya dia boleh puasa. Gerak. Dia mula-mula 4 bulan sampai nak umur 9 tu, tambah dekat-dekat nak beranak, dia terajang, dia guling main bola sepak apa semua dalam tu. Itu kata orang tu dulu lah kan.
Sagi berkali, sagi nampak kaki duk caw. Taklah nampak bentuk kaki tu, tapi boleh nampak tu. Tambah dah duduk nak beranak dah, kepala duduk bawah dah. Dah duduk betul dah macam mana? Duduk sepak. Kadang sakit tu, sakit pasal baby duk gerak dalam tu. Jadi kalau dengan hanya hidup dalam perut sebelum 6 bulan, kalau hidup dalam perut lepas tu gugur tu tak ada tanda hidup, sama ada bergerak ataupun mati, sama ada bergerak ataupun bernafas, tak sabit sembahyang kalau dia mati. Kalau ada bergerak, ada bernafas, ada bersuara, keluar teriak, umur 5 bulan, keluar wah, diam, keluar pun mula-mula merah tu, biru tu, mati. Macam mana? Kalau ada tanda hidup di luar rahim, maksudnya lepas bersalin, kerana pula bawah badan 6 bulan, wajib kendalikan mayat tu macam mana orang dewasa, sudut mandi, kapan, sembahyang, tak ada. Duit tu, duit pekah tu kena ingat. Maksudnya banyak orang tanya bapak gugur ni. Pasal itulah kata dia disunatkan akikah baginya. Tambah 6 bulan ke atas, walaupun mati, tu memang 7 bulan mati dalam perut, 8 bulan mati dalam perut, ataupun baru keluar seminggu mati, macam-macam. Itu memang bukan urusan kita lah. Buatlah sadia upaya. Dengan sebab tu tak ada upaya yang kena mati ada kematian yang macam mana, redha ialah apa kata Allah Ta'ala. Mana boleh ikut kehendak kita, bukan kita boleh hidup atas muka bumi kehendak kita boleh hidup ni pun limpah kurnia Allah bagi kita kehendak untuk kita hidup. Jadi ada sunat berakikah baginya, dan juga diberi nama kan dia, sunat bagi nama. Sunat bagi nama, sunat akikah. Ya, betul. Kalau 6 bulan, kalau bahasanya kalau bawah 6 bulan pun ada tanda hidup, sunat nyawa, sunat nama, sunat akikah. Ya. Dobit dia nyawa. Tambah yang sabit sembahyang tadi. Yang dia hidup sabit mandi, kapan sembahyang, tanam berkurang muslim. Diberi nama akan dia, pendeknya bila sudah ditiupkan roh itu, maka disitulah namakan kita seorang manusia yang hidup. Nisbah hukum nama, dah ada nama. Tiup roh maksudnya ada lah kita ni. Nama dah ada kat kita ni, rezeki dah ada. Orang mati sebelum beranak tu lain hal. Tapi dengan tiup roh ada. Yang ada sebagai ulama kita kata, walaupun umur 6 bulan, 6 bulan ni ada bahas fikah macam kita sebut tadi. Kalau dah umur 4 bulan ni ada sunat buah nama, sunat akikah. Ada ulama kita yang kata iya. Tapi kalau ikut jumhur tak. Jumhur dobit dia tak 6 bulan. Pasal sekurang-kurang kandungan sempurna adalah 6 bulan. Kalau 8 bulan, 8 bulan memanglah duduk dalam perut 8 bulan dah. Mati dalam perut sekalipun, tu memang kena sembahyang. Ni kan. Diberi nama, pendeknya bila sudah ditiupkan roh itu, maka disitulah dinamakan kita seorang manusia yang hidup. Sementara juga sementara cukup ajal yang dituliskan dia dahulu itu. Waktu kita dalam rahim ibu tu tulis dia lah. Itu kali ketiga. Pertama sekali ni sebab apa tulis apa yang sabit kita ni pada ilmu Allah Ta'ala. Tempat kedua untuk jadi tempat tulis, tempat catat ni di Lauh Mahfuz. Tempat ketiga ni sebab tempat tulis dan catat khasnya pada diri kita adalah dalam rahim ibu kita. Itu proses-proses Allah Ta'ala urus pentadbiran, maklumat kat kita Allah Ta'ala bagi dengan sistem macam ni. Sekali lalu sebut itu. Jadi bila dah tiap roh, maka disitulah dinamakan kita ni seorang manusia yang hidup sementara cukup ajal lagi yang dituliskan dahulu itu. Kemudian manakala dicabutkan roh itu daripada badan kita, maka dinamakan manusia yang mati. Cabut roh nama mati, maka dinamakan pula manusia yang hidup pula. Maksudnya maka selepas tu duduk dalam kubur dihidupkan balik,
Pasal nak jawab soalan bukan nakir tu, tapi dalam bentuk alam barzakh lah kita boleh nampak. Maka dengan hidup kali ini tidaklah berjumpa dengan mati lagi. Bila dah duduk alam barzakh tu dia tak ada mati lah, tak ada mati kali kedua. Mati ni tak sekali ya. Lepas tu hidup dua kali, mati sekali. Kerana hidup dua kali, mati sekali. Ni hidup, mati, hidup balik. Kalau nak guna juga, mati pun dua kali, hidup pun dua kali. Yang tu kalau kata sebelum kita ada lu kita mati, lepas tu kita ni hidup, lepas tu nanti mati, tu hidup balik. Tu mati kali dua kali, hidup dua kali lagi dah. Tapi tak ada istilahnya tu. Mati memang sekali. Mati sekali. Kalau dalam syurga, dalam neraka pun orang kena siksa, disebut mati. Tak mati tak hidup. Macam mana tak mati tak hidup? La yamutu fiha wa la yahya. Tak mati waktu dalam neraka dan juga tak hidup waktu dalam neraka. Macam mana boleh dalam mati dalam neraka tak hidup? Masuk kata tak hidup ni, tak hidup dengan hidup bahagia. Tu sifat tu cerita ahli-ahli neraka tu. La yamutu fiha wa la yahya. Dan kalau tak hidup apa? Allah. Tak hidup dengan bahagia dan dapat nikmat. Tak mati saja, tak matilah dengan tak mati tiup roh. Dicabut roh, sorry. Tak matilah dengan mati dengan tak cabut roh. Mati itu tak ada. Mati sekali ya. Mati cabut roh sekali ya. Kalau kena azab sekalipun, orang yang kena azab dia takkan matilah. Kalau kata daging masak, tulang patah, hancur, berderai apa macam mana? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqal azab. Setiap kali orang Taala masukkan orang yang ahli neraka ni dalam neraka, tukar gentung habis daging dia, orang Taala tak mati kan dia, jadi elok balik, bakar lagi, gentung lagi. Na'udzubillah. Jadi takkan jumpa dah mati lagi, sehingga terus yang beruntung dan membuat itu ke dalam syurga. Orang yang beruntung, orang yang beramal, orang yang beriman, macam mana dia sebut sedarah ni, ini memang terus syurga yang kekal dan terus kata dia. Yang celaka pula, orang celaka ni di akhirat esok, duduk dalam kubur pun celaka, bangkit akhirat esok lagi lebih celaka lagi. Dimasukkan ke dalam neraka juga serta kekal dalamnya. Alhamdulillah. Dan kalau yang celaka kena itu minta berhenti daripada jadi manusia, kalau minta pun maka jadi sia-sia saja. Itu yang ujung dia sebut. Boleh ke masa dia celaka tu minta jadi binatang? Ya Allah, jadikanlah aku binatang. Kata dia tak jadilah, sia-sia aja. Masa itulah selalunya ada orang yang minta dia nak jadi binatang. Pasal sebut dalam Quran, antara keadilan Allah Ta'ala ni sebut oleh ulama tafsir, akhirat esok antara adilnya Allah Ta'ala ni, kalau kat dunia ni binatang dia tak ada taklif, tapi kalau ada yang menzalimi satu sama lain, yang ni pergi bunuh ke, pergi terkam ke, ataupun yang ni pergi sakiti ke yang kawan, masyhur sebut dalam kitab, dalam hadis pun ada. Kalau kambing ni bertanduk, ni tak ada tanduk, kambing doga ni dia tanduk ni, masa dia dalam dunia dulu dia kena naya, dia kena buli. Lepas tu akhirat esok orang dalam bangkitkan dua kambing ni, yang tak ada tanduk dia bagi tanduk, yang ada tanduk dia buang tanduk. Kawan ni akan tanduk macam mana kawan tu tanduk dia dulu, waktu jadi tanah. Orang kafir tengok ni kata dia apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah baik yang kau jadikan aku tanah macam mana kambing dengan lembu ni, dengan binatang ni. Masa tu memang orang kafir minta jadi binatang. Siapa dia? Kafir. Soal, kita kafir ke? Tak. Alhamdulillah bukan kafir. Kita beriman, cuma bagi iman yang disebut iman yang orang mukmin yang berjuruh. Ini kita dia. Juruh tu. Jadi kat dunia ni minta jadi binatang boleh tak? Ya Allah, kau jadikanlah aku lembu, disembelih senang, tak payahlah aku hidup dalam bumi ni. Mintalah, tak jadi. Orang takkan tukarlah kita ni manusia jadi binatang, tak ada. Kau jangan jadi ikut teori kafir Charles Darwin tu dah. Cuma Darwin tu beruk jadi manusia kan? Manusia siapa dia beruk? Charles Darwin pun beruk lah gitu kan?
Siapa yang ikut yang tu kita panggil beruk yang kena senang. Dah dia faham, dia iman dengan teori tu, kita panggil, kalau nama mat lah panggil mat beruk. Bukan dia belah beruk, pasal dia ikut teori Darwin beruk saja, akhir ususik benda itu. Kat dunia memang tak ada manusia yang jadi binatang, semua manusia yang jadi manusia, bahkan nama manusia tapi perangai binatang. Na'udzubillah. Itu kalau syarah kot tu banyak lah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada perangai-perangai kebinatangan ni. Bahkan jadikan kita betul-betul ada sifat kemanusiaan, kehambaan, orang yang nak patuh taat, bahkan sifat taat dan patuh kita dah ingat Allah Ta'ala ni macam mana ciri-ciri kemalaikatan. Tak mana? Tak mau dahaka, tak mau buat salah, doi ingat zikir, ta'zim, tahmid, tahlil Allah Ta'ala, tak reti-reti. Sebab memang itu pun dituntut kat kita, yang kena ada tasdik dan iman di hati. Cuba anak-anak berhati satu firman Allah Ta'ala, inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul bar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia dah tu Quran kalau cerita tukar jadi binatang ni lah. Masa situ dulu. Cuba anak-anak berhati. Allah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayah. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana wada bi rahmatika. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhala salatin ala makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakarta dhakirun wa ghafala 'an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakarta dhakirun wa ghafala 'an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala